A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-17 Ramadan 1433 Hijriah, kita dapat bersama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama menunaikan salat Isya berjemaah, dan seterusnya telah menyempurnakan 4 rakaat salat tarawih secara berjemaah. Walaupun pada malam ini satu cabaran yang agak besar juga, seperti mana yang disebut oleh pengerusi majlis, dalam perjalanan saya tadi di kedai-kedai makan penuh dengan peminat-peminat badminton untuk menyaksikan pertandingan akhir pertandingan badminton di antara Malaysia dengan China perseorangan. Jadi cabarannya cukup besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan telah melaksanakan kerja-kerja sebagaimana yang saya sebutkan tadi setakat ini. Sebagaimana yang disebut oleh pengerusi majlis, malam ini adalah malam yang ke-17 Ramadan, yang disebut sebagai malam nuzul Quran. Dan satu lagi peristiwa yang besar yang tidak harus kita lupa pada 17 Ramadan ini juga adalah merupakan hari di mana berlakunya peperangan yang pertama dalam sejarah Islam di antara orang-orang Islam yang dipimpin oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, berperang dengan orang-orang kafir Quraisy juga pada 17 Ramadan yang berlaku pada tahun yang kedua Hijriah. Menyebut tentang peperangan Badar ini, ia adalah satu perkara yang sepatutnya turut mewarnai penghayatan Ramadan kita, yang kadang-kadang kita lupa. Ayat yang saya bacakan tadi yang menjadi dalil kepada kewajiban berpuasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah. Maka pada bulan Ramadan tahun berikut, umat Islam
mula berpuasa. Manakala perang Badar juga berlaku pada tahun yang kedua Hijriah. Maknanya pada pada tahun yang pertama umat Islam berpuasa, pada tahun itu juga berlakunya peperangan yang pertama dalam sejarah Islam yang juga berlaku pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah merupakan satu gambaran yang sepatutnya mewarnai gaya budaya kita dalam penghayatan Ramadan kita. Ayat tadi memperjelaskan yang menjadi dalil kepada kewajiban berpuasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut di hujungnya, mudah-mudahan kamu bertakwa, maka itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahawa barang siapa yang menghayati ataupun melaksanakan ibadat puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang ditunjuk oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh mengharapkan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi satu peluang kepada kita yang kita boleh meletakkan harapan, yang kita boleh meletakkan satu cita-cita bahawa apabila kita melaksanakan ibadat puasa dalam bulan Ramadan ini, kita mengharapkan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang cukup penting. Takwa ini adalah merupakan satu perkara yang diperlukan oleh orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kedudukan dan pangkat. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada kekayaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada keluarga dan sebagainya. Isteri yang cantik, isteri yang ramai, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak. Kerana di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai harta ni tidak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, seandainya bumi ini dan segala isi apa yang ada di dalamnya bernilai lebih daripada sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi orang-orang kafir makan. Maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya tidak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Sebab itu berapa banyak harta yang kita miliki tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itu juga pada setiap hari Jumaat kita diperingatkan oleh khatib-khatib dalam setiap khutbah Jumaat, dan juga pada setiap khutbah raya 2 kali setahun. Khutbah Jumaatnya setiap minggu, khutbah rayanya 2 kali setahun. Dan dalam khutbah Jumaat ini diperingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai ayat yang dipilih oleh khatib untuk dibaca setiap kali Jumaat yang memberi makna yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa,
dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Dan kepada orang lelaki yang pergi solat Jumaat, diperingatkan supaya memperingatkan isteri-isteri dan anak-anak perempuan kita yang tidak hadir solat Jumaat, diperingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini memperlihatkan betapa takwa itu adalah merupakan satu perkara yang cukup penting. Dan kerana Allah hanya menilai kemuliaan manusia itu berdasarkan takwa kepadanya, maka patut menjadi harapan kita, patut menjadi cita-cita kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat puasa dalam bulan Ramadan yang disebut mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi di sinilah peluang yang patut kita ambil, maknanya dalam bulan Ramadan ini untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-17. Maknanya 16 hari telah pun berlalu. Baki yang ada ini 13 ataupun 14 hari. Kalau kita pandang balik ke belakang, hari yang pertama berpuasa, kita terasa macam 2-3 hari lepas sahaja. Maknanya masa berlalu dengan begitu cepat. Dan baki yang ada pun tidak banyak. Bila masa berlalu dengan begitu cepat, ia juga memberi petanda kepada kita bahawa pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya tidak jauh. Maka hari ini kita diberi peluang untuk hidup dalam bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh meyakini bahawa dia dapat menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Lebih jauh lagi untuk memberi jaminan dapat bertemu lagi Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka peluang yang diberikan oleh Allah yang singkat ini sepatutnya kita pergunakan sebaik-baiknya dalam kerangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita hari ini 40 ataupun 50, biasa average orang Melayu ni 60. Kalau paling-paling lama 80. 40 tahun yang telah kita lalui rasanya sekejap. Masa sekolah rendah dulu pun masih kita ingat lagi. Maknanya 40 tahun yang akan datang juga tidak lama. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh memberi jaminan boleh hidup 40 tahun akan datang. Bahkan kita tak boleh jamin pun boleh keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tak ada siapa boleh jamin. Jadi ini adalah situasi yang kita lalui. Dan orang muda juga pun tak boleh jamin. Tidak ada jaminan orang muda boleh hidup lebih lama daripada orang tua. Walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sampai masanya tidak ditangguhkan oleh Allah walaupun sesaat. Jadi tidak ada jaminan. Maka peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita memiliki peluang ini, selagi itulah kita dikehendaki untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam mana? Cara kita menjalani ibadat puasa ataupun menghayati Ramadan, mestilah cara yang ditunjuk oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa contoh kepada seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia supaya dia dapat memberikan contoh dalam segala tindak tanduk kita. Daripada sekecil-kecil perkara, cara kita makan, cara kita masuk bilik air, cara kita tidur dan sebagainya, sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, sehingga kepada kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat,
bahkan kehidupan bernegara, semuanya ditunjuk oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ditunjuk oleh beliau. Dan di sinilah lebih-lebih lagi dalam ibadat khusus, puasa, buat haji, sembahyang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Puasa pun sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa. Haji pun demikian juga dan sebagainya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apabila kita menyebut puasa sebagaimana puasa junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering diperingatkan Ramadan adalah bulan Al-Quran, supaya kita banyak baca Al-Quran. Ramadan adalah bulan bersedekah, supaya kita banyak bersedekah. Dan sahabat-sahabat memperlihatkan bagaimana dalam bulan Ramadan ini mereka lebih bermurah hati dan sebagainya dengan mengeluarkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maknanya dalam segala kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ni, hak selalu kita dengar, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, bersembahyang tarawih, qiyam pada malamnya, banyak berdoa dan sebagainya. Semua itu adalah perkara-perkara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di mukadimah ucapan saya tadi, apabila saya sebut mengenai peristiwa perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan, hak ni jarang orang nak sebut. Tidak ramai orang memperingatkan tentang berlakunya peperangan dalam bulan Ramadan. Dan ini juga benda yang dilaksanakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan bukan peperangan Badar saja yang berlaku dalam bulan Ramadan. Banyak peperangan-peperangan lain juga berlaku dalam bulan Ramadan, dalam peristiwa-peristiwa yang besar, termasuk antaranya pembukaan kota Mekah. Perang Badar adalah perang yang pertama. Pembebasan kota Mekah yang pertama, makna membebaskan kota Mekah, juga berlaku dalam bulan Ramadan. Ini saya nak letak dalam pemikiran supaya kita boleh buka pikiran kita untuk kita lihat bagaimana sebenarnya Ramadan yang dihayati oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Dalam bulan Ramadan yang perang Badar itu berlaku pada tahun yang kedua Hijriah. Maknanya pada kali pertama umat Islam berpuasa. Pada tahun itu juga berlaku peperangan dalam bulan puasa, yang mana tentera Islam ada 313 orang. Ada riwayat yang menyebut 314, ada riwayat yang menyebut 316. Berlawan dengan orang bukan Islam, musuh Islam, seramai 1000 lebih orang. Dalam bulan Ramadan, cuba kita bayangkan, makna bulan Ramadan di antara Mekah dan Madinah, suasananya panas. Kalau siapa yang ada pernah pergi ke Mekah, makna dia boleh rasa bagaimana panasnya terik matahari pada sebelah siangnya, terlalu panas. Dan dalam keadaan umat Islam berpuasa, mereka pula berperang dengan musuh Allah Subhanahu wa taala yang melebihi, berganda-ganda melebihi bilangan mereka. Dan dengan kesungguhan mereka, mereka mendapat kemenangan, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan kota Mekah berlaku dalam bulan Ramadan. Dan yang lebih besar lagi untuk kita lihat, yang lebih dekat dengan kita, pembukaan kota Spanyol. Pembukaan kota Spanyol di sebelah Eropah. Pada masa tersebut Islam telah pun menguasai Afrika dan berada di benua Afrika. Pembukaan kota Spanyol berlaku juga dalam bulan Ramadan, di mana Tariq bin Ziyad
mengetuai 20,000 orang tentera Islam menyeberangi selat daripada Afrika ke Eropah dan seterusnya menakluki kota Spanyol. Spanyol ni kenal kan? Hak Johan Euro baru ni. Semua kenal. Islam telah berkuasa, sejarah membuktikan Islam telah berkuasa di Spanyol. Tariq bin Ziyad mengumpul angkatan perang ini pada 28 Ramadan. 28 Ramadan. Cuba bayangkan. 28 Ramadan ni 2 hari ataupun 3 hari sebelum raya. Nak menyeberangi selat daripada Afrika pergi ke Spanyol, ke Eropah. Boleh kita bayangkan dengan pemikiran kita hari ni, kalau 3 hari nak beraya ni, orang nak ajak mesyuarat pun kita rasa tangguh lepas raya. 3 hari nak berhari raya, mengumpulkan, sebenarnya banyak ribu yang dikumpul oleh Tariq bin Ziyad. Tapi setelah melakukan pemilihan-pemilihan, kuat pemilihan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ni, akhirnya 20,000 bala tentera yang dipilih menyeberangi selat ke Eropah dan dalam masa sebulan menakluki Spanyol. Makna seluruh bulan Syawal itu digunakan untuk berperang dan menakluki Spanyol. Dan hampir saja Islam menguasai seluruh Eropah. Maknanya kalau tidak ada sebab-sebab tertentu yang berlaku, seluruh Eropah sebenarnya sudah boleh ditakluk oleh Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu caranya untuk menjadi cabaran kepada kita, maka tidak seluruh Eropah yang jatuh kepada Islam, tapi tentera Ziyad ini apabila dia merentasi selat menyeberangi ke Eropah ni, diriwayatkan beliau telah membakar kapal-kapalnya dan membuat ucapan yang hebat di kalangan tenteranya. Maknanya, di sebelah belakang kamu adalah lautan yang terbentang luas, dan di hadapan kamu adalah musuh-musuh Allah yang bilangannya melebihi 100,000, berbanding dengan tentera Islam hanya 20,000. Barang siapa yang mati, yang lari daripada perjuangan, dia akan mati di lautan sebagai seorang yang lari daripada perjuangan. Siapa dia yang menentang musuh, seandainya mati, maka matinya adalah mati syahid. Dan dengan sebab itu tentera Islam begitu kuat untuk berjuang dan akhirnya berjaya menakluki Spanyol. Apa yang nak saya gambarkan di sini ialah, hari ini tidak ada lagi seruan berperang seperti itu, tak ada. Kalau ada, tak tahu berapa orang atas masjid ni boleh sanggup, terutamanya 3 hari sebelum nak raya, lansir tak siap lagi, baju anak tak beli lagi, nak balik Kota Baru, nak balik ke Johor, nak balik ke mana-mana lagi, 3 hari sebelum raya. Apa yang nak saya tunjuknya, seruan jihad seperti itu tidak ada. Tapi di kiri kanan kita, dalam masyarakat kita hari ini, kemungkaran-kemungkaran berleluasa. Banyak kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di luar sana. Maka barang siapa yang merasakan dia puas hati dalam bulan Ramadan ini hanya kerana boleh berpuasa pada siang hari dan bertarawih pada malam hari, boleh baca Quran dan sebagainya, dia berasa puas hati, walaupun hari ini syaitan telah pun dibelenggu sepanjang Ramadan ini, tapi sebenarnya pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, tak kira di mana saja, pada bulan mana saja, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan kiranya tidak mampu dia cegah dengan tangannya,
maka hendaklah dia cegah dengan lidahnya. Dan kiranya tidak mampu dicegah dengan lidahnya, maka hendaklah dia cegah dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, itu adalah sedaif-daif ataupun selemah-lemah iman. Dan mengikut riwayat hal lain sebut, tidak ada lagi iman selepas daripada itu walaupun sebesar biji zarrah. Jadi hari ini kemungkarannya berleluasa, dan kemungkaran utama yang menjadi penaung kepada kemungkaran-kemungkaran yang biasa ini ialah kemungkaran tidak melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi ini. Jadi marilah dalam bulan Ramadan ini kita renung sungguh-sungguh supaya kita dapat melaksanakan kerja-kerja seperti mana yang ditunjuk oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya menjalankan kerja-kerja dakwah, amar ma'ruf nahi munkar mesti kita teruskan di sepanjang Ramadan. Di samping kerja-kerja kita bersedekah, membaca Quran, tarawih dan sebagainya. Saya rasa sekadar itulah tazkirah yang dapat saya berikan pada malam ini dalam kesempatan yang ringkas ini. Walaupun banyak sebenarnya benda-benda yang saya nak sebut, khususnya mengenai benda-benda yang berlaku di Kelantan dan sebagainya, tetapi saya diberikan masa hanya setengah jam. Maka masa setengah jam tu saya rasa sudah pun mencukupi. Saya sudahi di sini sahaja. Dan kedatangan saya sebenarnya ke sini semalam bersama dengan Yang Amat Berhormat Tok Guru Menteri Besar pelancaran dana lebuh raya rakyat Kelantan, di mana kita dinafikan lebuh raya, kita dinafikan hak royalti petroleum. Tok Guru minta supaya tolong berdoa juga royalti petroleum ini supaya dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Dan alhamdulillah saya rasa 17 Ramadan malam ni doa-doa yang disebut, yang disarankan oleh Tok Guru boleh jadi didoakan oleh ramai muslimin dan muslimat. Maka nampak sehari dua ni sudah ada sedikit perubahan yang mungkin maknanya merealisasikan tuntutan kerajaan Kelantan untuk mendapat royalti dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.